Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Hi, nama saya Mira Adnan. So siapa-siapa yang dah klik video ni, thank you so much sebab sudi tengok video Mira. Video hari ni disponsor oleh 94shades.my. Okay, so apa I dapat daripada 94shades.my? It's shades. Okay, dia bagi I 4 jenis shades. Guys, 4 jenis shades cantiknya. Shades ni, korang tengok tak? Tapi I tengah pakai ni, so dia macam okay, I suka sangat black and white sebab you know, kalau you pakai tudung plain, bolehlah korang pakai dengan shades ni. Okay, banyak gila shades. Cantik gila weh. Okay. Okay, ni cat eye. Cantik weh. I suka letak kat dalam, tapi I macam malas nak rosakkan tudung. So, I biar dulu. Okay. Cantik! Okay, kalau korang nak tahu, mostly my shades is from 94shades.my. Dia ada Instagram, dia ada website. Tapi lagi senang kalau korang boleh shopping through website. Senang. Sebab nanti korang terus bayar. Lepas tu nanti address pun korang akan key in sendiri. So, dah takkan ada masalah address tak betul ke, postcode tak betul ke. Kalau tak betul tu, korang punya tangan lah tu. Korang type tak betul. Oh my god. Okay, this is a pink colour. I suka gila weh. Shades warna pink. Dia nampak macam so on point. So on point. Dia bukan on point tau, dia on point. Cantik gila. And last but not least, I got this colour. This is yellow colour. Cantik. I suka gila. Ni macam colour-colour neon macam tu. Oh my god, guys, this is so nice. Kalau korang nak tahu berapa harga shades yang I dapat ni, harga dia RM12 je weh. Murah nak mampus, RM12. And korang dapat shades yang sangat fancy macam ni, I akan letak dekat bawah 94shades.my punya website. Cantik gila. I dah go through website dia. Semua sunglass dia harga RM12 je. Murah nak mampus. And sunglass dia semua fancy. Kalau korang nak tengok I punya shades collection, actually most of my shades daripada 94shades.my. I tunjuk jap. Ni. Semua shades ni daripada 94shades.my. I suka gila weh. Kalau korang dapatkan shades yang cantik, trendy, colour-colour neon macam ni, korang boleh pergi ke 94shades.my. Macam mana Mira boleh tertarik untuk cerita pasal benda ni? Dia bermula dengan minggu lepas Mira tengok satu cerita dekat Astro. Mira tak ingat lah cerita tu dekat Astroria ke kat mana. Nama cerita tu adalah Malaysian Ghost Story. Dia ada berepisod lah. One of the episode dalam cerita Malaysian Ghost Story tu, dia punya tajuk, I tak ingat lah episod 1 atau episod 2. I rasa episod 2. Nama dia ialah Jin Pemisah. Lepas I tengok cerita tu, baru I tahu the whole story. Dan I tiba-tiba rasa macam okay, I nak cerita pasal benda tu. Setelah membuat beberapa research dekat YouTube, dekat Google, Mira nak kongsikan satu blog ni daripada blog Meremang. Nanti Mira letak kredit dekat bawah, dekat description below. Dalam cerita yang Mira tengok tu, dia adalah satu cerita sebuah keluarga di mana keluarga mereka tu diganggu oleh jin pemisah ni. Dan anak dia kena kacau, bini dia kena kacau, laki dia pun kena kacau. So basically cerita dia pasal laki dia selalu balik waktu maghrib ataupun waktu senja. Kenapa kalau kita lah orang Melayu kan, macam mak kita, nenek kita, kalau dia bagi main petang, dia suruh balik sebelum maghrib. Kenapa? Sebab waktu maghrib adalah waktu di mana jin, iblis semua berkumpul dekat luar tau. Bila you balik time maghrib, ada possibility di mana jin ataupun iblis ni akan ikut korang masuk dalam rumah kalau korang balik waktu maghrib. Diingatkan kalau boleh lah, korang balik lah, kalau korang pergi beriadah ke, pergi mana-mana lah, kalau keluar pun, kalau boleh baliklah sebelum maghrib. 10 minit sebelum maghrib pun okey. Kalau tak, korang balik je terus selepas maghrib, lepas isyak macam tu lah. Tapi itu semua depends lah kan. Kita juga dinasihatkan kalau boleh kita kena tutup segala tingkap, segala pintu yang ada sebelum maghrib. Ada satu jin ni, nama dia Jin Umu Sibian. Dia suka masuk rumah, dia suka ikut orang-orang yang balik waktu senja ni masuk ke dalam rumah. Jin Umu Sibian ni, dia adalah sejenis jin yang suka kacau baby ataupun perempuan yang sedang hamil. Rupa dia ni, dia di-describe lah dalam blog ni. Dia cakap rupa dia menyerupai wajah seorang perempuan yang sangat scary and hodoh. I tak pernah tengok, but ini apa yang orang describe. So cara dia jalan, basically dia jalan dekat dinding macam cicak. Macam tu lah dia. So you know cicak macam mana kan. So dia berjalan macam itu.
Jin Ummu Sibyan ni dikatakan boleh masuk ke dalam rahim perempuan. Tujuan dia supaya perempuan tu tak boleh mengandung. Dia boleh ikat rahim tu supaya rahim perempuan tu boleh tersumbat dan dia tak boleh mengandung. Okay, that's scary. Saya akan bacakan ada satu cerita ni diriwayatkan oleh Nabi Sulaiman bin Daud alaihi salam. Okay, dia cakap bahawa baginda telah melihat seorang perempuan tua yang sudah beruban rambutnya, dua matanya warna biru, kedua-dua kening dia ada tanduk, betis dia kecil, rambut dia kusut masai, mulut dia tenganga dan keluar pucuk api daripadanya. Dia dapat membelah bumi dengan menggunakan kukunya yang sangat tajam dan boleh memecahkan batu batan yang besar dengan pekikan suaranya. So kalau dia menjerit, basically dia boleh pecahkan batu-bata lah. Nabi Allah ni, Nabi Sulaiman, dia bertanya kepada Jin Ummu Sibyan ni, siapakah kamu? Adakah kamu daripada jenis manusia ataupun jin? Kerana aku tidak pernah melihat orang yang paling hodoh selain engkau. Weh, Nabi pun kata dia hodoh weh. Perempuan itu menjawab, akulah Ummu Sibyan, ataupun maksudnya adalah ibu penyakit sawan yang dapat menguasai ke atas anak Adam, lelaki dan perempuan. Maksudnya dia bukan sahaja boleh menyebabkan perempuan ni susah nak mengandung, and dia boleh juga menyebabkan seorang lelaki ni mandul. Tu kerja dia. So penting tak untuk korang supaya tutup semua pintu tingkap dekat rumah korang tu. Jangan ada satu lubang pun yang boleh bagi dia masuk ke dalam rumah. Dan pentingnya juga korang kena balik ke rumah sebelum senja, guys. Benda ni sangat penting. Walaupun kita tak nampak, tapi benda ni sangat memberi efek kepada sesebuah keluarga. Dia boleh masuk ke dalam rumah-rumah, dia boleh berkokok seperti ayam, dia boleh menyalak seperti anjing, dia boleh bertebah seperti lembu, dan dia juga boleh bersuara seperti keldai dan kura-kura, dan dia juga boleh bersiul seperti ular. So maksudnya dia boleh menyerupai pelbagai benda. Dia boleh menyerupai orang juga, okay? Binatang dia boleh menyerupai, apalagi orang, betul tak? And dia explain lagi dekat Nabi Sulaiman, aku juga boleh bertukar-tukar wajah dengan pelbagai rupa. See, I cakap tadi kan, dia boleh jadi, dia boleh imitate sesiapa saja. Dan aku boleh mengikat rahim perempuan, boleh membunuh anak-anak di dalam kandungan, dan mereka semua tidak akan mengetahui bahawa itu adalah angkara aku. That's scary. Takut. Aku memasuki ke dalam rahim orang perempuan dan ikat rahimnya seperti sumbat. Dia akan buat korang punya rahim tu tersumbat weh. Lalu dia tidak boleh mengandung, jadilah rahimnya kosong. Aku masuk ke dalam perut orang perempuan yang sedang hamil. Di waktu janin di dalam kandungannya yang sedang membesar, aku boleh tendang, maka berlakulah keguguran dan terjadinya rahim dia kosong kesemuanya. Okay, ditambah lagi ni. Tambahannya lagi, aku menyusup masuk kepada kanak-kanak perempuan ataupun orang-orang perempuan yang telah dicalitkan dengan tanda kepadanya. Lalu aku mengenakan penyakitku dengan ekor. Dia ada ekor, guys. Dia ada ekor. Aku tukarkan kegembiraan orang-orang yang sudah bertunang dengan kecelakaan. Dia bukan sahaja boleh ganggu orang yang dah kahwin, malah dia boleh ganggu orang yang dalam fasa pertunangan juga. Kalau orang kata juga bertunang is real, apa yang menyebabkan korang ragu-ragu, tu semua kerja Jin Ummu Sibyan weh. Aku boleh menyusup ke dalam badan orang lelaki dan aku boleh menghirup spermanya yang putih pekat dan tinggal di dalamnya mani yang cair lagi jernih. Maka jadilah dia mandul dan tidak akan melahirkan zuriat. So dia juga boleh kacau kesuburan seorang lelaki. Jadi ini peringatan untuk semua para lelaki kat luar sana. Tolonglah kalau korang keluar beriadah, seperti main badminton ke jogging ke apa semua tu, korang kena make sure korang tolonglah check, okay, kepada orang Islam especially, korang check lah apps dekat korang punya telefon tu, maghrib masuk pukul berapa. Kalau 7.30, korang make sure korang kena masuk rumah tu pukul 7.20, okay? 10 minit, paling-paling lah 10 minit sebelum maghrib. Janganlah masuk bila time maghrib, tolonglah. Benda ni sangat serius, okay? Lepas je I baca benda ni, I rasa sangat takut, because I akui rumah I juga kadang-kadang I jarang tutup tingkap. Kalau I tutup pun bila I teringat, tapi kalau tak tutup tu macam I redha je macam tu. Korang tolonglah, kalau korang dengar orang tua-tua kata tutup pintu, kalau nenek korang bising tutup tingkap, tutup pintu, pergilah tutup. Benda ni betul-betul real. Kalau siapa yang dah tahu tu, Alhamdulillah. Siapa yang tak tahu lagi, Mira ni nak cerita sikit ke korang. Bukan setakat dia boleh kacau kesuburan perempuan, kesuburan lelaki, dia setakat dia boleh kacau perempuan yang sedang hamil, dia juga boleh kacau peniaga-peniaga yang kat luar tu. Dia boleh mempalingkan jualan peniaga-peniaga kat luar dengan cara peniaga tu tak akan mendapat keuntungan. Dia boleh meresap masuk ke dalam bumi yang kering, lalu aku sapu menjadikan ia
tandus. Dengan itu, ia tidak lagi menjadi subur, segala tanaman tidak akan menghasilkan buah. Aku juga menyekat kanak-kanak kecil dan aku campakkan kepadanya kepanasan yang sangat panas dan kesakitan yang mengerikan. Maka dengan itu, menggigillah badan mereka serta diconteng-conteng rupa panasnya supaya mereka dibenci orang. Tambahan lagi, walau bagaimanapun hadis tentang jin Ummu Sibyan ni agak taif, tapi waktu maghrib adalah waktu syaitan dan iblis berkeliaran. Tadi saya cakap awal-awal tadi kan. Jika malam datang menjelang atau kalian berada menjelang maghrib, maka tahanlah anak-anak kalian di rumah kerana ketika itu syaitan sedang bertebaran. Jika telah berlaku sesaat dari waktu malam, maka biarlah mereka jika ingin keluar. Tutuplah pintu dan berzikirlah kepada Allah kerana sesungguhnya syaitan tidak dapat membuka pintu yang tertutup. Tutup pula bekas minuman dan makanan kalian walaupun sekadar dengan meletakkan sesuatu di atasnya dan matikanlah lampu-lampu kalian. Korang pernah tengok cerita hantu? Mesti korang tengok cerita hantu, betul tak? Korang siapa yang suka cerita hantu mesti korang selalu tengok. Korang perasan tak bila dia nak masuk sesuatu kawasan atau dia nak masuk sesuatu rumah ke apa ke, dia orang mesti akan ketuk pintu dulu. Once korang buka pintu je dia boleh masuk, betul tak? Sama dengan tingkap. Kalau korang pernah tengok video-video dekat TikTok yang orang share ada penampakan hantu dekat tingkap lah, apa benda semua kan. Kalau kita tutup tingkap, dia hanya boleh menjengah dekat tingkap tapi dia tak boleh masuk. Sebab hakikatnya hantu, syaitan, jin, iblis, dia tak boleh masuk ke dalam sesuatu rumah jikalau orang buka pintu ataupun membuka ruang, membuka tingkap, membuka pintu, membuka ruang untuk dia masuk. Kalau lah kan, I bagi tips lah kan. Kalau korang duduk sorang-sorang kat rumah, kalau korang ketuk pintu nak masuk, korang jangan buka lah, biar je. Mungkin itu adalah sign yang tidak masuk dalam ruangan korang. Ataupun cara lain lagi, pernah dengar ada orang kata kalau tak nak jin atau syaitan masuk ke dalam rumah korang, korang mengaji. Sebab setiap kali korang mengaji, dia tak boleh masuk rumah dalam masa 3 hari. Itu I dengar daripada my mum pun. My mum pernah cakap benda tu. I baca tadi tu adalah daripada HR Bukhari 3280. Tanda-tanda yang baby korang dalam gangguan jin Ummu Sibyan. Dia ada 4 tanda-tanda tau. First, korang punya baby akan menangis, melalak dan mata terbeliak pandang ke atas. Second, anak-anak korang boleh jatuh seakan-akan ada orang tolak diorang. Yang ketiga, dia kuat mengigau sambil menggerutukan giginya berulang kali. Yang keempat, dia akan demam panas tapi waktu dia malam sampai subuh je. Apa akibat kalau baby korang tu terkena gangguan jin Ummu Sibyan ni? First, dia boleh kena sawan tangis, meaning dia asyik nangis lah kot. Second, dia boleh kena autism ataupun hyperactive. Yang ketiga, dia akan menjadi seorang budak yang sangat nakal dan keras kepala. And yang terakhir, dia boleh jadi budak yang sangat malas. Okay, kalau anak korang malas tu faham lah. Tak adalah, I tak sure, okay? Ini pula anak cerita pasal tanda-tanda perempuan hamil yang terkena gangguan jin Ummu Sibyan ni. Salah satunya, korang akan rasa sesak dada, terutamanya pas habis waktu asar dan dia akan berlarutan sampai tengah malam. Lepas tu, masa korang pregnant tu kan, korang punya fikiran asyik kusut je. And then korang akan sakit pada bahagian tulang-tulang belakang. Korang akan selalu mengigau ketika tidur dan korang akan mimpi benda-benda yang menakutkan. Apakah cara yang boleh korang elakkan gangguan jin Ummu Sibyan ni? Macam I cakap tadi, korang kena tutup semua tingkap pintu dekat dalam rumah. Kalau boleh sebelum maghrib, jangan time maghrib tutup. Sebab time maghrib tu dah dia nak masuk. Tak payah tunggu 10 minit lah. Pukul 6.30 tu korang dah boleh tutup dah semua. Kalau korang nak betul-betul jagalah. Lepas tu yang kedua, tolong jangan angkat korang punya baju-baju yang korang jemur dekat luar tu time maghrib. Angkatlah petang, tak pun lepas maghrib. Nanti mesti ada orang tanya, takkan tak boleh buka pintu langsung, tingkap langsung, rumah panas? Guys, korang hanya perlu tutup tingkap dan pintu masa maghrib je. Lepas isyak korang dah boleh buka dah. Sebab I ada tengok YouTube Ustaz Azhar Idrus. Dia cakap pasal Ummu Sibyan. Dia cakap korang boleh buka malam, tapi waktu maghrib je jangan. Tak tahulah kenapa. Tapi itu yang Ustaz cakap. Okay? Apa cara-cara untuk mengatasi gangguan pada baby ataupun anak-anak kita? Korang boleh meniarapkan, ini yang as per I baca je Dia kata korang boleh meniarapkan baby korang tu and then baca ayat kursi dan juga 3 kul. Lepas tu tiup pada ubun-ubun bayi sampai dia berhenti menangis. Satu lagi cara, korang halau je tapi korang kena cakap. Dia ada dialog tau. Sebab tadi I tengok Ustaz Azhar Idrus pun, dia cakap you boleh halau melalui perkataan juga ataupun percakapan. Perkataan pula, maksudnya percakapan. Wahai Ummu Sibyan, keluarlah dari rumahku dan jangan ganggu anak-anakku. InsyaAllah jin Ummu Sibyan tu akan pergi.
macam I cakap tadi awal-awal, kenapa I tertarik untuk kongsikan apa yang I nak kongsi hari ni, disebabkan I tengok satu cerita dekat Astroria yang bertajuk Malaysian Ghost Story. Basically I rasa cerita tu menceritakan tentang hantu-hantu dekat Malaysia lah kot. So salah satu episod I tak ingat, I rasa episod 2, nama tajuk dia adalah Jin Pemisah. Kalau korang nak tengok, korang pergi ke Astro Go ke Astro On Demand ke apa-apa, cari bahagian horror, korang pergi kepada Malaysian Horror Story. Ini yang I selalu amalkan kat rumah lah, sebab I kan selalu juga tengok cerita hantu, and then I selalu buat YouTube bercerita tentang video pasal hantu, jin dan sebagainya. Tiap kali I keluar rumah dan I nak masuk balik rumah, I akan bagi salam walaupun rumah I tak ada orang, dan I akan remind my husband every time dia balik rumah, walaupun timing yang dia balik tu adalah timing yang tak betul ke apa ke, I akan suruh dia bagi salam. Itu saja pada hari ni. Thank you so much sebab korang dah tengok video ni sampai habis. So kalau korang rasa video ni sangat membantu, korang like, korang komen kat bawah. Kalau korang pernah diganggu oleh jin umur Sibian ni, korang boleh cerita dekat bawah. I akan baca semua cerita korang. And I nak bagi tahu satu lagi. Okay, sekarang ni I nak aktifkan I punya kisah seram ataupun pengalaman seram ke apa-apa benda yang berkaitan dengan horror. I nak start baca cerita-cerita korang yang sangat menakutkan tu. Korang boleh DM I dekat Instagram. Tapi I akan pilih, I takkan baca semua tau. I akan pilih cerita yang betul-betul menakutkan, and I akan buat cerita tu seolah-olah macam I yang mengalaminya. Tapi I akan kreditkan nama orang tersebut. So I akan buat segmen tu, insya-Allah. Korang dah boleh start lah hantar DM dekat Mira Adnan punya Instagram. Dekat bawah I ada sertakan my Instagram. Korang boleh follow I punya Instagram, and korang boleh DM I cerita hantu yang korang nak kongsikan. Jangan lupa subscribe, and korang boleh share video ni kalau korang rasa video ni sangat membantu korang. So I'll see you guys in my next video. Bye bye.